CLPD TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya hari ini ialah yang paling tak bukan Datuk Arman Azhar, Ketua Bahagian PJ Subang. Subang. Kawasan yang penting sebenarnya, walaupun bukan kawasan majoriti Melayu. Tujuan kita untuk menghimbau pandangan Datuk Arman tentang banyak perkara, terutama sekali tentang BN 48 tahun, apa harapan. Yang kedua tentang masalah harga barang, dan juga tambahan daripada itu tentang food security. Okey. Dan yang keempat, bonus ialah tentang GST. Alright. Adakah perlu dihijaukan semula atau tidak? Terima kasih. Silakan. Okey, pertama saya nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Barisan Nasionals. Ini merupakan hari yang amat bersejarah bagi kita, 48 tahun, di mana kita sekali lagi menunjukkan kebersamaan Barisan Nasional dalam memikirkan masa hadapan negara kita. Bila kita bercerita tentang masa hadapan negara kita, sudah tentu rakyat dalam negara kita ingin memilih sebuah parti yang benar-benar memikirkan tentang kesejahteraan rakyat, kebajikan rakyat, kestabilan negara kita, kestabilan politik dan sebagainya. Sepanjang kita mentadbir negara kita 60 lebih tahun, dan PRU 14 menunjukkan kali pertama dalam sejarah negara kita hilang kuasa, di mana rakyat ingin mencuba sebuah parti baru di mana mereka rasakan boleh menawarkan lebih baik daripada Barisan Nasional. Dan 22 bulan itu menunjukkan apa yang mereka fikirkan amat berbeza tentang apa yang mereka anggap. Dan berbeza dengan apa kita dapat 60 tahun. 60 tahun kita mentadbir dengan baik, bina negara dan sebagainya. Dan 22 bulan negara kita sengsara di bawah pentadbiran kerajaan baru ketika itu. Dan sekali lagi rakyat kembali menyatakan sokongan sedikit demi sedikit melalui proses demokrasi, iaitu pilihan raya kecil. 7 pilihan raya kecil terakhir kita menang. Pilihan raya negeri di negeri Melaka menunjukkan rakyat telah kembali menyokong kita, dan banyak pertikaian kata hanya Melaka. Kemudian kita buat di pilihan raya di negeri Johor, di mana kemenangan yang amat besar menunjukkan sistem demokrasi, rakyat kembali menyokong Barisan Nasional. Dan hari ini kita ingin menceritakan, jikalau rakyat memberi sokongan kepada Barisan Nasional pada PRU akan datang, kita akan memikirkan bagaimana untuk kita mentadbir negara kita. Kita ingin menceritakan tentang menstabilkan orang cakap harga barang yang dilihat hari ini jauh menekan rakyat di luar sana, di mana perlu ada satu pendekatan yang lebih serius untuk kita memastikan rakyat dibela daripada segi harga barang hari ini. Kerana hari ini rata-rata isu yang dibangkitkan dalam sosial media, di kedai-kedai kopi, B40 dan sebagainya, malah orang cakap golongan profesional menceritakan perlu stabilkan ekonomi, harga barang, kos sara hidup perlu diambil kira. Dan hari ini satu perkara yang perlu kita ambil peduli adalah tentang isu food security. Apabila food security dalam negara kita dilihat perlu ada penambahbaikan, perlu ada orang cakap kerajaan yang lebih proaktif tentang isu food security ini. Pendekatan terbaru dalam kerajaan hari ini di bawah kepimpinan pemimpin UMNO itu sendiri, iaitu memansuhkan sistem AP ni. Walaupun ada yang mendatang, orang cakap ada yang tidak puas hati dan sebagainya, tetapi bagi saya ini satu pendekatan yang berani oleh kerajaan. Kita bekas Menteri Pertanian Asas Tani. Ya, kita nak bagi tahu kenapa perkara ini berlaku, kerana Perdana Menteri kita ini merupakan bekas Menteri Pertanian dan Asas Tani, dan beliau melihat ini salah satu cara untuk kita menurunkan harga barang, menurunkan masalah-masalah yang selalu diketuai oleh monopoli, oleh kumpulan-kumpulan tertentu, kartel-kartel tertentu. Hari ini dibuka ruang untuk memastikan kos barang turun, kos import barangan turun, dan juga ini juga memberikan orang cakap food security yang lebih selamat kepada rakyat Malaysia, di mana tidak ada lagi kartel-kartel yang orang cakap kontrol harga barang dan juga ekspor barang-barang dalam negara kita. Jadi ini sebahagian contoh kecil apabila memberi peluang dan ruang kepada pemimpin UMNO dan Barisan Nasional untuk mentadbir. Dan kita minta kita ada pengalaman berbanding dengan orang yang menjual harapan, menjual orang cakap janji-janji manis yang tidak boleh dikota. Dan
Ini menunjukkan kalau kata diberikan ruang dan peluang kepada Barisan Nasional yang mempunyai hanya 34% saja kepimpinan kerajaan hari ini daripada Barisan Nasional, hanya 34%, kita telah memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah kos sara hidup, memikirkan tentang food security dan sebagainya. Bayangkan kalau rakyat memberikan kembali kuasa kepada Barisan Nasional selepas PRU15, jauh lebih baik kita boleh membantu negara kita dan juga rakyat di luar sana. Kita ni target kita 2/3 lah ni. We are targeting to, kalau kata rakyat inginkan sebuah kerajaan yang stabil, kalau rakyat mahukan masa hadapan yang lebih terjamin, kalau rakyat mahukan negara kita bergerak lebih maju, berikan kuasa 2/3 kepada kerajaan Barisan Nasional untuk kembali mentadbir. Dan bagi saya, bila masa terbaik untuk pilihan raya? Now or never. Tahun ni lah. Bagi saya, walaupun saya tidak mau mendalui apa saja keputusan Barisan Nasional, sebagai pemimpin yang melihat situasi politik, bagi seorang pemimpin yang turun ke bawah, mendengar suara-suara di bawah, suara-suara akar umis, jauh rakyat yang non-political pun mahukan sebuah kerajaan yang stabil. Bagaimana nak mendapat sebuah kerajaan yang stabil? Tidak ada cara lain. Serahkan mandat kepada rakyat, untuk rakyat memberikan kembali kuasa yang sebenar kepada Barisan Nasional untuk kembali menjadi parti dominan selepas PRU yang ke-15. Kerana kita yakin selagi tidak ada orang cakap kuasa mutlak daripada kerajaan, full mandate daripada rakyat, negara luar dan juga negara kita sendiri, rakyat masih tertanya-tanya. Naratifnya ialah parti mesti menguasai kerajaan. Parti mesti menguasai. Tapi hari ini kita dah bagi tahu, apabila diberikan 34% parti kita menguasai kerajaan, kita dah memikirkan tentang masa hadapan negara, kebajikan rakyat dan sebagainya. Bayangkan kalau diberikan mandat kepada rakyat untuk memberi sokongan kepada Barisan Nasional untuk kembali mentadbir negara kita secara official, secara proses demokrasi, kita akan tidak akan lagi mengkhianati janji-janji kita kepada rakyat. Sudah pasti kita pernah ada kesilapan. Itu perkara nobody's perfect, dan tidak banyak pemimpin yang berani mengatakan kita pernah melakukan kesilapan. Dan kesilapan ini telah kita hayati, telah kita perbaiki, iaitu kuasa untuk memilih kerajaan adalah kuasa rakyat, dan rakyat adalah raja dalam negara kita, dan rakyat adalah orang cakap yang perlu kita junjung untuk memastikan kestabilan politik negara. Yang kita gendong. Last question. Apa pandangan Dato' tentang ucapan dasar Presiden tadi, Pengerusi Barisan Nasional? Ucapan dasar Pengerusi Barisan Nasional saya sekali lagi menunjukkan, meletakkan kesetiaan untuk kita memastikan kestabilan. Apa maksud tentang kesetiaan? Proses pilihan raya demokrasi PRU14 telah menunjukkan bahawa apabila kita meletakkan calon-calon kita, meletakkan wakil parti kita yang tidak ada kesetiaan, apa jadi? Bila mereka tidak ada kesetiaan dalam perjuangan, apabila mereka meletakkan kepentingan diri mereka, mereka meninggalkan perjuangan parti yang mereka dokong ini kerana mengejar kerusi empuk, dan akhirnya apa jadi? Lompat. Mereka lompat ibarat katak dalam negara kita, menyebabkan negara kita hilang kestabilan politik sehingga hari ini. Jadi pentingnya hari ini untuk kita dan barisan kepimpinan parti kita untuk menilai pemimpin-pemimpin yang benar-benar setia, benar-benar memikirkan kestabilan untuk menerujui parti kita dan juga kerajaan. Dan saya setuju dengan apa yang telah dinyatakan oleh Datuk Seri Azalina tentang proses perlembagaan kita. Akta lompat parti ini perlu diluluskan serta-merta, sebab kita dah tak nak dah kata-kata ni. Kita dah tak nak dah orang yang mengkhianati rakyat. Kita tidak mahu pemimpin yang mengkhianati parti kita untuk diberikan ruang dan peluang. Dan kita mahukan satu proses demokrasi, political reform. Kita mahukan satu, orang cakap, masa hadapan yang lebih terjamin untuk rakyat, di mana apabila parti memilih seseorang itu bertanding atas parti, mereka harus menghormati parti dan menghargai, orang cakap, penyokong-penyokong parti, malah juga pendukung-pendukung parti. Kerana majoriti hari ini
Mereka ingat mereka menang pilihan raya ni pasal diri mereka. No. Kalau nak menang pilihan raya ni, Fitnah lebih. without the grassroots, without sokongan parti dan juga pendukung parti, anda hanya sekadar individu yang terkutung-kanting. So don't talk about you are strong because of yourself. Anda kuat kerana anda berdiri atas parti Barisan Nasional. Letak keutamaan parti melebihi daripada kepentingan peribadi. Baru kita boleh menang. Maknanya undilah parti, bukan individu. Kerana saya nak bagi tahu, ini yang banyak pemimpin-pemimpin terlupa. Zaman dahulu kekuatan Barisan Nasional dan UMNO ni terletak pada parti. Kita letak songkok pun menang. Wah, itu cerita lama. Dia bukan cerita lama. Kita kena kembali balik kepada asas itu. Kita kena balik kepada landasan perjuangan parti kita. Kita letak parti di hadapan kita, bukan kepentingan peribadi. Kalau kita meletakkan kepentingan parti kita, asas kita, that mean the party first, the party will become stronger. Dan saya amat menyokong atas ucapan Datuk Seri Zalina tentang political reform, tentang kepentingan dynamic politics, tentang kepentingan lompat parti, tentang kepentingan akta dana politik dan sebagainya, kerana ini satu orang cakap statement berani daripada pemimpin kita, di mana inilah yang rakyat ingin melihat, satu political reform yang dibuat oleh parti yang orang cakap yang lama, kerana selalunya parti yang lama ni tidak berani keluar daripada kepemimpinan politik lama. Sebab kita ada tradition. Tetapi hari ini kita nak menunjukkan we are willing to change, we are ready for political reform, we are ready to go way forward, we are ready to come back stronger, to get back the support of the people for the next party election. Lagi kita clap dulu. Terima kasih banyak. Okey? Semangat. Terima kasih. Masih anak muda ya. Ya, masih lagi. CLPD TV.